Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sama-sama lagi mengikuti live FB di page Facebook Jom Mengaji Quran. InsyaAllah, seperti yang kita janjikan, pada malam ni kita akan menyambung ulang kaji kita. Semalam saya dah tekankan yang kita ni bukan kuliah. Kita ni satu sesi untuk mengulang kaji berkenaan dengan Quran dan juga tajwid. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan pengajian, ingin saya ulang balik apa yang semalam kita dah ulang kaji, iaitu semalam kita telah masuk kepada hukum izhar halqi. Semalam kita dah masuk hukum berkaitan dengan izhar halqi. Sedikit peringatan atau ulang kaji berkaitan pelajaran semalam, yang mana izhar halqi ni, izhar, kita ulang balik, izhar adalah kita membaca dengan jelas ataupun nyata. Halqi itu sebab apa? Halqi itu apa? Halqi itu sebab huruf-huruf izhar ni makhraj dia di kongkong. Okey. Kemudian huruf-huruf izhar halqi semalam kita dah belajar ada 6. Hamzah, Ra, Ha pedah, Kha, Ain dengan Ha bulat. Ataupun dalam singkatan dia semalam kita dah sebut Arhin, Kha'ahu. Kemudian kita dah sebut semalam hukum izhar halqi ni, kita baca secara jelas bunyi nun mati itu tanpa kita mendengungkan. Maksudnya kita tak dengungkan bacaan tersebut. Kemudian semalam juga kita dah tengok tiga bentuk nun mati dan juga tanwin. Dia ada 3 bentuk. Ada nun mati yang ada tanda sukun ke atas, ada nun mati yang tak ada tanda sukun, kemudian ada tanwin yang selari, tanwin yang tak selari, kemudian dhammatain, ada yang bentuk macam 69, ada yang bentuk macam 99. Kemudian kita ada juga tengok tanwin yang mana dia ada mim kecil celah-celah dia tu. Semalam kita dah tengok semua. Dan seperti yang kita janjikan, pada malam ni kita akan sambung berkaitan pembacaan kitab kita berkaitan dengan hukum idgham. Yang mana idgham ni dia terpecah kepada 2, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Okey, kepada penonton yang mungkin baru menonton ulang kaji tajwid kita, kita menggunakan kitab ni, kitab ilmu tajwid. Nampak terbalik kan? Macam misal saya akan pusing. Kita menggunakan kitab tajwid yang ni, ilmu tajwid Dr. Surul Shahbuddin An-Nadwi. Okey. Bilik semak sikit. Okey. Kita gunakan kitab ni, dan juga siapa-siapa je yang nak ikut ulang kaji ni boleh juga guna kitab lain. Kitab-kitab tajwid mana pun tak apa. Atau kitab tajwid semalam yang juga kita tunjuk semalam yang famous, kitab tajwid Ustaz As'ad Humam. Yang ni kitab tajwid yang terkenal dekat Malaysia, yang mana banyak di masjid-masjid dan juga surau gunakan kitab ni sebagai silibus pengajian. Tok guru pun banyak yang pakai kitab tu. Cuma kitab yang kita pakai, kitab Dr. Surul ni, dia lebih detail daripada segi istilah, cara bacaan dia. Macam kitab tu dia hanya simple kan. Semalam kita dah cerita dah semua tu. Okey. InsyaAllah kita masuk kepada bab idgham. Okey, buka pada halaman 63 bagi yang ada kitab kita. Bacaan tentang idgham. Yang pertama kita akan tengok dulu pengertian idgham. Apa tu idgham? Pengarang kita tulis sini pengertian idgham dari segi bahasa.
Idgham bererti memasukkan ataupun menggabungkan. Daripada segi istilah, idgham bermaksud menggabungkan suatu huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Okey. Daripada sini kita dapat satu poin. Selama ni orang duk sebut kat kita idgham, dia idgham kita pun tak tahu. Malah ni kita dah tahu dah idgham tu memasukkan. Tak apa. Jangan tanya lagi memasukkan apa. Kita akan teruskan pembacaan kita. Pembahagian idgham ni terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Okey, sekarang kita masuk kepada topik idgham ma'al gunnah. Okey. Topik idgham ma'al gunnah. Pengertian. Idgham ma'al gunnah bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris beserta dengung. Dia kata menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris beserta dengung. Maksudnya menggabung apa? Menggabungkan bunyi huruf sukun tu, huruf nun mati itulah, dan juga tanwin tu. Sebab apa tanwin kita kata sukun juga? Semalam kan kita dah bahas. Tanwin tu apa? Tanwin tu dia asalnya huruf biasa. Tapi dia ada nun. Tapi nun tu tak ditulis lah. Dah dia ganti dengan tanda fathatain, kasratain, dhammatain. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Iaitu, yang ni semua sedia maklum lah. Ya, waw, mim, nun. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Iaitu, ya, waw, mim dan juga nun. Kalau siapa nak hafal, yamnu, ya, mim, nun, waw. Tapi senang ingat ya, waw, mim, nun lah, senang. Ya, waw, mim, nun. Okey, baik. Kalau dalam buku ni, dia terus pergi kepada contoh. Tapi kalau kaedah kita takkan pergi kepada contoh dulu. Kita baca dulu kaedah bacaan dia lagu mana. Dah kita tahu kaedah bacaan, barulah kita pergi kat contoh. Okey. Pengarang kitab ni sebut, apabila nun sakinah tu nun mati lah, ataupun tanwin, bertemu huruf-huruf ini, yakni huruf-huruf idgham ma'al gunnah tadilah, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4, salah satu daripada huruf idgham al-gunnah lah, kan tadi ada 4 huruf tu, maka hendaklah digabungkan bacaan nun itu ke dalam huruf selepasnya, kemudian didengungkan. Tadi kita duk bahas tadi, idgham tu memasukkan apa? Okey, yang ni pengarang kita dah cerita dah. Idgham ni dia memasukkan ataupun menggabungkan bacaan nun ke dalam huruf selepasnya dan mesti dengung. Okey, setakat ni poin yang kita dah dapat. Idgham adalah memasukkan apa? Memasukkan nun ke dalam huruf selepasnya. Dan juga kita dah dapat mesti hukum idgham ma'al gunnah ni mestilah dibaca dengan dengung. Okey. Maka suara nun akan lenyap. Suara nun akan hilang. Suara nun akan lenyap. Dan yang jelas didengari adalah suara huruf-huruf idgham itu. Nun tu dah masuk ke huruf selepasnya, jadi suara nun ni dah hilang. Macam mana hilang tu? Sekejap kita tengok kat contoh. Contoh yang akan kita bawa tu kita nampaklah hilang. Okey. Hendaklah dipastikan adanya suara dengung pada nun bertemu huruf waw dan ya, bukan sekadar diidghamkan sahaja. Dan kadar dengungnya adalah kadar 2 harakat. Okey, tadi kita dah kata dengung, dan ulama kata dengung bagi idgham ma'al gunnah ni adalah 2 harakat. Penamaan. Dinamakan idgham ma'al gunnah kerana gabungan nun dengan huruf-huruf tersebut adalah beserta dengan dengung. Okey, tadi kita hanya bincang idgham. Idgham tu memasukkan. Okey, ma'al gunnah. Ma'al tu apa dia? Ma'al tu bersama ataupun beserta. Gunnah tu apa dia? Gunnah tu adalah dengung. Kita ulang lagi. Idgham tu apa? Idgham tu memasukkan ataupun menggabungkan. Ma'al tu apa? Ma'al tu bersama ataupun beserta. Gunnah tu apa dia? Gunnah tu dengung.
gunnah tu dengung. Jadi lepas ni kalau kita mengajak ataupun orang tanya idgham al-gunnah tu apa dia? Kalau sebelum ni mungkin kita just hafal idgham al-gunnah tu huruf pa ya wa mim nun, tapi kita tak tahu apa dia idgham al-gunnah tu. Malam ni ilmu baru, idgham al-gunnah, kalau orang tanya idgham tu memasukkan ma'al bersama, gunnah tu adalah dengung. Okey. Dah kita tahu huruf, kita dah tahu kaedah bacaan, barulah kita boleh bawa ke contoh. Okey. Antara contoh yang kita boleh tengok kalau contoh untuk huruf, contoh nun mati bertemu dengan mim. Kita tengok nun mati bertemu dengan mim. Contohnya suratul Baqarah ayat 23. Mim mislihi. Mim mislihi. Kemudian kalau nun mati bertemu dengan nun, suratul Baqarah ayat 55. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Yang tu nampak nun mati bertemu dengan nun. Sekejap lagi kita akan tunjuk kat buku ni, dia punya contoh ni. Cuma sekarang ni saya baca dulu. Sekejap lagi kita tunjuk. Kemudian nun mati bertemu dengan waw. Bila mana nun mati bertemu dengan waw, bunyi dia, contoh buka surah Al-Baqarah ayat 107. Miu waliyu. Dia bunyi macam tu. Miu. Bunyi nun tu memang tak ada terus. Dia dimasukkan ataupun digabungkan ke dalam huruf waw selepasnya. Dan juga huruf nun mati bertemu dengan ya. Contoh dia, man yasha'u. Dan juga bila mana kita sebut dengung ni, antara poin yang saya sebutkan semalam, bila mana kita sebut dengung, antara ciri-ciri dengung ni mestilah ada di hidung, ataupun kita sebut sebagai khayshum. Kita tak boleh bunyi mai tapi tak ada kat hidung. Dia kena mai. Dia kena ada, kita rasa kat hidung ni, yang tu dinamakan dengan dengung. Okey, kita tengok contoh dia. Tadi mungkin dah saya baca saja, tuan-tuan tak nampak. Jadi sekarang kita bawa ke contoh dia berdasarkan buku ni. Okey. Ni contoh berdasarkan buku. Okey. Ni contoh bagaimana nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Kalau nun mati bertemu dengan mim ni, dia biasanya dia akan ada tanda